Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Doa menghindari wabak penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassalna bidhil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. اللهم صرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian. Kami berlindung dengan mulia Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpegang teguh pada mulia Allah, Tuhan pemilik sekalian alam ghaib, dan kami bertawakal kepada mulia Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak ini dan ta'un dan bala bencana. Kami mohon dengan ihsan-Mu, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, lagi maha menguasai. Sesungguhnya Dikau maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wahai Tuhan yang berkuasa menolak bala, Ya Allah, Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha pengasih. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha penyayang. Lindungilah kami daripada bala, wabak penyakit, kesempitan hidup, gempa bumi, mihnah dan fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lahad Dartu 107.3 FM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terangi malam anda dengan Ekspresi IKIM bersama Nur Hayati Paradi. Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian dalam bicara adab bersama kita. Tak lain tak bukan, dah pun bersedia di hujung talian kita ada yang bagi Al-Fadhil Ustaz Salahuddin Harun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz kerana terus bersama kami untuk perkongsian kita dalam pengajian menerusi kitab Bidayatul Hidayah. Kita masih lagi dalam bab adab pergaulan, masuk untuk fasa kelima, adab-adab dengan keseluruhan ataupun seluruh manusia, dan kita pergi kepada kelompok-kelompok, dan minggu lalu Ustaz dah kongsikan dengan kita kelompok-kelompok tersebut. Tapi sebelum kita nak memulakan pengajian kita pada malam ini Ustaz, kita mulakan dengan doa majlis taklim. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin Nur Hayati Paradi, hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kemudian sentiasa dalam pemeliharaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim dengan niat agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dengan kefahaman yang benar
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati pertemuan kita pada malam ini, walaupun kita berada di destinasi yang berbeza. Dan kita mohon kepada Allah agar apa yang kita pelajari pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan kepada diri kita waktu kita memerlukan ilmu ini untuk diamalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa qatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamirak wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilayh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi dalam siri pengajian mingguan kita di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menimbang apa yang kita lakukan pada ketika ini sebagai salah satu daripada jalan memperhambakan diri kepada Allah dan ingin mengenal dan sampai kepada Allah dan beradab dengan adab-adab yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita di dalam kitab yang sangat barakah daripada penulis yang sangat barakah, juga diterjemahkan oleh orang yang barakah, kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan diterjemahkan oleh guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam ini kita sambung perbahasan kita di halaman 151
berbicara tentang adab-adab dengan seluruh manusia. Kita dah bahaskan daripada perbahasan yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali bahawasanya ada 3 golongan yang kita perlu untuk beradab dengan mereka dalam hubungan kita bersama dengan mereka. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, adalah adab dengan orang yang tidak kita kenal. Kita dah sentuh satu persatu bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka. Bukan bermakna seseorang itu kita tidak kenali, kita boleh buat ala kadar. Kita boleh buat sesuka hati. Tetapi perlu kita lakukan sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh syarak. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan semua anak Adam. Bagaimana keadaannya, ia perlu dihormati sebagai seorang manusia. Kemudian, pada malam ini kita akan bahaskan berkaitan dengan satu lagi kelompok yang mana lebih lagi kita perlu beradab dengannya, ialah sahabat ataupun kawan karib. Namun kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila seseorang itu ingin bersahabat, maka ada beberapa tugas yang perlu dilakukan. Yang pertama, dia perlu mengetahui cara memilih sahabat. Tidaklah semua orang yang kita kenal, kita jadikan sahabat. Apalagi sahabat karib. Tetapi pemilihan sahabat ini penting. Kerana apa? Kerana bagaimana corak seseorang itu dalam kehidupannya yang memberi kesan antaranya adalah sahabat. Kita tengok orang yang suka main motor, kawan-kawannya adalah orang yang main motor. Dia mesti duduk dengan lingkungan orang yang main motor. Minum pun bersama-sama, kedai pun kedai yang sama. Bahkan ada kedai-kedai yang mungkin dikenal, kedai ni tempat lepak geng-geng motor. Sampai macam tu. Maka penting pada seseorang memilih sahabat. Sahabat yang suka pergi mengaji, maka kita akan jumpa. Bahkan kalau orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, orang-orang yang mereka itu suka pergi mengaji contoh. Maka kita akan dapati nanti, kalau kita pergi mengaji, walaupun di tempat-tempat yang lain, kita pergi contoh di masjid ni, lepas tu kita pergi pula masjid lain, kita akan jumpa orang yang sama. Orang ni kat masjid ni pun ada juga dia. Maka sebab itu, pemilihan sahabat itu penting. Maka supaya seseorang itu tidak salah dalam memilih sahabat, maka ada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Yang pertama apa? Cara memilih sahabat. Kemudian kalaulah sahabat yang kita telah pilih itu sesuai kriterianya, syaratnya, tak cukup dengan itu sahaja, kata Al-Imam Al-Ghazali. Bila kita dah dapat sahabat yang baik, jangan kita ambil kesempatan pula. Jangan kita buat begini, jangan kita buat begitu. Tapi yang perlu kita lakukan apa dia? Kita kena pula belajar bagaimana caranya untuk menaikkan hak-hak persahabatan. Macam mana hak-hak persahabatan itu dapat kita tunaikan? Apa yang kita perlu sempurnakan dalam persahabatan kita? Adakah setiap hari kita kena belanja, makan? Baru namanya sahabat dunia akhirat. Adakah macam tu? Ini akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kita lihat betapa hebatnya para ulama terdahulu. Walaupun kita lihat seolah-olah buku mereka kecil. Ataupun mungkinlah tak ada mungkin tulisan daripada tulisan tangan kalau daripada asal. Tetapi nilai apa yang mereka tulis itu jauh mungkin lebih bernilai daripada tulisan-tulisan kita yang mungkin buku-bukunya lebih canggih. Kenapa?
Kerana dalam kehidupan yang diperlukan adalah sesuatu yang disebut sebagai keberkatan. Dan inilah yang telah diperoleh oleh orang-orang terdahulu sebelum kita dalam kehidupan mereka. Keberkatan yang Allah berikan. Sehingga kehidupan mereka bermanfaat untuk umat pada zaman mereka. Tulisan mereka bermanfaat untuk kita pada hari ini walaupun mereka sudah lama meninggalkan kita. Maka satu muhasabah untuk diri kita sebelum kita mulakan pengajian pada malam ini. Adakah diri kita orang yang telah bermanfaat untuk orang lain? Ataupun tanya dulu, adakah diri kita bermanfaat untuk diri kita sendiri? Silap-silap kita sendiri yang memudaratkan diri kita selalu. Apalagi pada orang lain. Maka disebutkan sebaik-baik manusia yang memberi manfaat pada manusia ataupun pada orang yang lain. So, ini satu muhasabah untuk kita lihat daripada pembelajaran kita di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, walaupun ia bukan daripada teks kitab Bidayatul Hidayah, tetapi kehidupan Al-Imam Al-Ghazali dan tulisan-tulisannya mengajarkan kita juga pelajaran-pelajaran yang penting yang perlu kita ambil dalam kehidupan kita. Baik, pada malam ini kita masuk di tugas yang pertama berkaitan dengan kelompok yang kedua, sahabat karib. Perkara yang paling utama untuk diambil perhatian adalah berkaitan dengan bagaimana cara memilih sahabat. Kita lihat apa kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di dalam memilih sahabat hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Tengok, maksudnya pemilihan sahabat ada kriteria. Bukan boleh main sauk je. Oh, ustaz ni lah sahabat dunia akhirat saya. Kenapa? Dia ni daripada kecil kawan dengan saya. Sebab dia kecil, sekampung, maka itu menjadi sebab kita kata dia adalah sahabat saya dunia dan akhirat. Maka mungkin itu satu tafsiran ataupun ta'rif, definisi bagi sahabat dalam konteks dunia kita. Namun yang ingin Imam Ghazali bawa, sahabat yang bukan sahaja untuk bersama kita ketika mana kita di dunia, tetapi ketika mana kita di akhirat. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Artinya, seseorang itu mengikut agama ataupun cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Maksudnya, selain dari ahli keluarga, Nabi kata apa? Nabi kata seseorang itu akan ikut cara hidup sahabat, kawan, teman. Maka kita kena fahami di sini satu pesanan kepada diri kita. Apa dia? Teman itu satu aspek yang penting dalam mencorak bagaimana kehidupan kita. Sebab tu kalau kita luaskan lagi perbahasannya, Jenderal Hayati dan sidang pendengar IKIM, apa konteks lagi yang kita boleh lihat sekarang? Sahabat yang kita jumpa secara nyata juga kita perlu pilih. Sahabat di laman sosial kita pun kita kena pilih. Kalau kita punya rakan-rakan, kita punya friend-friend, Facebook, di mana lagi? Instagram, followers, adalah orang yang memang sibuk dengan urusan orang lain. Maka bila kita buka Facebook pun, kita akan tengok urusan orang lain. Sebab dia akan share tentang kehidupan orang, kita pun share kehidupan orang, kita pun baca kehidupan orang.
Kita baca dia mengomentari tentang urusan orang, kita pun turut mengomentari urusan orang. Kita tengok orang dia mengumpat seseorang, kita pun akan mengumpat juga orang tu. Tanpa kita sedari. Oh, kita kata, oh sahabat saya tak, sahabat saya semua ustaz-ustaz. Ataupun syekh-syekh, orang baik di dunia nyata. Tetapi di laman maya, sahabat-sahabatnya mungkin orang-orang yang selalu merosakkan hati-hati tanpa disedari. Jadi, kalau kita luaskan lagi konsep ini, dan memang inilah realiti. Kalau kawan kita dalam Facebook tu, semua orang-orang yang baik, maka kita buka, nanti dia share mengaji, dia share bacaan Quran, dia share ilmu, maka kita dapat. Tapi kalau yang dia share tu tentang itu, tentang ini, tentang keburukan orang, tentang ribah orang, tentang mengadu domba orang, maka secara automatik kita pun akan terlibat sama. Kan kita sebutkan dalam pengajian sebelum ini, dua anggota yang paling memberi kesan kepada hati adalah mata dan juga telinga. Maka bila kita baca, bila kita dengar, apa yang walaupun tidak dilihat secara nyata, tetapi hanya di laman-laman sosial, ia akan membekas di dalam hati. Maka pesanan baginda Nabi SAW, satu pesanan yang besar. Nabi SAW menyebutkan seseorang itu di atas agama sahabat, saudara. Maka Nabi kata setiap orang kena lihat siapa yang sepatutnya dia bersahabat. Bukan maknanya kita pilih orang untuk kita tegur. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah siapa yang kita nak jadikan teman. Siapa yang kita nak jadikan teman. Maka apabila engkau mahu mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai penolongmu di dalam menuntut ilmu. Tengok, ni sahabat yang kita nak cari untuk bantu kita. Bagi motivasi kita, galakkan kita, ajak kita untuk menuntut ilmu. Dan dalam urusan agamamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya. Yakni engkau pastikan pada dirinya 5 syarat. Jadi konteks yang kita boleh lihat di sini, yang ingin diberikan penekanan oleh Al-Imam Al-Ghazali, sahabat-sahabat dalam urusan dunia akhirat kita. Maksudnya, kita jangan ingat dia ramai follower, dia itu orang yang kita boleh ambil agama semua daripada diri. Ataupun dia bukan pun ustaz, dia tidak belajar agama pun, tapi dia mungkin selalu bagi nasihat. Tetapi adakah dia boleh kita ambil kesemuanya agama daripada dia? Itu yang perlu kita ambil penekanan. Baik, yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali, orang yang berakal. Syarat yang pertama, sahabat yang kita boleh jadikan sahabat adalah dia itu akil, berakal. Apa maksudnya? Maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh. Kerana apa? Tak dapat faedah. Tak dapat manfaat. Tak dapat bertambah ilmu, iman dan sebagainya. Kerana akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Dan paling baik yang engkau dapatkan darinya ialah engkau terselamat dari mudaratnya. Sedangkan ia berusaha untuk membawa manfaat kepadamu, kerana musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Kemudian disebutkan lagi apa? Di dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyah. Fakam min jahilin arda haliman hina wa awakha. Yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma sya. Wa li syai'i ala syai'i maqayisu wa ashbah. Wa lil qalbi ala al qalbi dalilun hina yalqah.
Dan jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh. Jauhi akan dia, jauhi akan dia. Berapa banyak orang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengan dia. Seseorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Kerana bagi segala sesuatu ada ukuran dan keserupaannya, maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan, yakni persahabatan. Maka di sini pesanan yang jelas ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bersahabatlah dengan orang yang punya akal. Maksudnya apa? Orang yang berfikiran, bukan orang yang bodoh, kerana ia tidak akan memberi manfaat kepada kita. Bahkan sekurang-kurangnya dan yang paling besar, apa faedahnya tidak bersahabat dengan orang-orang yang bodoh? Kita terselamat daripada mudarat-mudaratnya. Jadi, itu syarat pertama daripada syarat-syarat yang diperlukan bagi kita memilih seorang sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini berkaitan dengan apa lagi ciri-ciri orang-orang yang boleh kita jadikan sahabat, dan sahabat yang kita maksudkan di sini sahabat untuk membawa kita semakin dekat kepada Allah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah itu matlamat kita Ustaz kan, nak jadikan sahabat kita tu orang boleh membantu kita dalam agama kita, insyaAllah. Dan kita akan berhenti rehat seketika seperti mana Ustaz nyatakan tadi. Kita akan sambung untuk syarat-syarat lain, bagaimana nak mencari sahabat yang baik itu, caranya bagaimana, apa bentuk sahabat yang perlu ada, kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami untuk bicara adab. IKIM mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Sempena menyambut Hari Pekerja, IKIM mengadakan promosi istimewa kepada semua terbitan buku IKIM dengan diskaun sehingga 40%. Segera layari www.ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. Promosi terhad sehingga 2 Mei 2023 sahaja. Membaca itu ibarat menabung. Semakin dalam, semakin banyak perkara berharga boleh kita dapatkan. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita pada malam ini dalam bicara adab. Kita nak belajar tentang adab pergaulan menerusi pengajian kitab Bidayatul Hidayah bersama dengan Al-Fariq Ustaz Ahmad Salahuddin. Alhamdulillah, kita cerita hari ini tentang bagaimana antara syarat-syarat menjadi ataupun ciri-ciri sahabat yang perlu ada dalam persekitaran kita. Sebab apa tadi Ustaz kata, menekankan bahawa sahabat itu akan menentukan corak agama kita. Ustaz, kita sambung lagi untuk syarat seterusnya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati Paradi. Kita dah sebutkan syarat yang pertama dalam pemilihan sahabat adalah orang itu orang yang berakal. Kemudian disebutkan lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nanti kalau kita bahaskan, maksud berakal di sini panjang lagi perbahasannya. Kerana dari sudut fiqh, berakal itu satu sisi. Orang yang bukan gila, bukan anak kecil dan sebagainya. Jadi dalam sisi tasawuf ada lagi perbahasan disebut siapa yang dikira sebagai berakal. Kemudian yang kedua, orang yang baik akhlak. Jadi baginda Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia, kata Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya sahaja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan disebutkan tentang akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Adalah Rasulullah itu akhlaknya seperti Al-Quran. Itulah akhlaknya Rasulullah. Maka dalam pemilihan seseorang yang ingin kita bawa ataupun berpaut padanya,
untuk menuju Allah, sudah tentulah orang yang baik akhlak. Dah tentu orang yang baik akhlak. Bahkan disebutkan orang itu dihitung ilmunya bergantung kepada akhlak dan adab. Makin tinggi adabnya, maka sebenarnya makin tinggi ilmu. Maka disebutkan man la adaba lahu, siapa yang tidak ada adab, maka tidak ada ilmu baginya. Sebenarnya dia tak ada ilmu pun. Sebab apa? Sebab dengan adablah seseorang itu membawa ilmunya untuk dekat kepada Allah. Namun bila mana adabnya tidak ada, maka ilmu itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi sebenarnya menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangai, iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika diserang oleh nafsu syahwatnya. Dia mengikut kehendak nafsunya, bahkan nafsu ammarahnya tidak dapat dikawal. Marah, sentiasa marah, ataupun apa yang diinginkan nafsu sentiasa diikuti. Dan Sayyidina Alqamah radhiyallahu ta'ala anhu telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak mati. Kata Alqamah, wahai anakku, apabila engkau mahu bersahabat dengan seseorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang pertama, apabila engkau berkhidmat kepadanya, maka ia akan memelihara akan dikau. Ni kita boleh ambil ni pesanan ni. Kalau kita rajin buat apa orang panggil, Clipping-clipping pendek. macam klip-klip pendek, poster, memberi manfaat kepada orang lain. Kadang-kadang kita mungkinlah bukan orang yang boleh mengajar sampai 1 jam 2 jam, tetapi yang kita dengar, yang kita pelajari, ya kita berikan manfaat kepada orang. Maka disebut apa? Yang pertama apa? Siapa yang kita nak jadikan sebagai teman? Apabila engkau berkhidmat kepadanya, maka ia akan memelihara akan dikau. Bila kita khidmat pada orang tu, dia jaga kita. Bukan dia ambil kesempatan pada kita. Oh, sebab dia ni nak khidmat dengan saya, nak tolong saya. Mungkin ada kawan kita kan, sebab kita selalu nak tolong ni, semua benda dia suruh kita buat. Bukan macam tu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apabila engkau bersahabat dengannya, maka akan bertambah nilai dirimu. Bukan makin direndahkan, bukan makin dilondehkan maruahnya, dimalukan dirinya depan orang lain. Itu bukan sahabat yang baik. Dia tidur dengan kita sebilik pergi kursus, dia berdengkur, kita cerita kat orang, Allah, macam serombong kapal. Dia kata, sedap je bercerita kan. Itu bukan menambah nilai kita, bahkan merendahkan. Ini bukan orang yang baik untuk jadi teman. Walaupun kita kata, alah ustaz ni melawak je, kami ni Allah, macam apa, air yang dicincang takkan putus. Dia masa tu tak. Dalam agama, semua itu diambil kira. Semua itu diambil kira. Sebab itu, kita kena baca tentang Nabi. Bagaimana akhlaknya. Bagaimana Nabi melawak dengan sahabat. Tidak ada Nabi dalam riwayat mempermalukan siapa-siapa pun. Tak ada. Semuanya Nabi jaga. Sebab itu sahabat semua sangat menghormati Rasulullah SAW. Bukan sahaja hormat, mengasihi dan menyayangi baginda Nabi lebih daripada nyawa dan diri mereka sendiri. Apabila engkau ditimpa kesusahan, maka ia akan turut sama menanggung kesusahan. Bukan masa senang je. Masa senang ada. Bila nak belanja, masa susah, hilang. Telefon pun tak angkat, mesej pun tak balas. Apabila engkau menolong akan dia, nescaya ia akan membalas kebaikan. Kita tak minta dibalas, tetapi inilah sifat orang yang
yang punya akhlak. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Bukan kita tunggu orang balas pula. Dia ni tak balas langsung. Tak perlulah. Tapi bila kita nak memilih teman, ini teman yang kita kena pilih. Apabila ia melihat akan kebaikan daripadamu, nescaya ia akan mengambil perhatian akan dia. Apabila ia melihat pada dirimu ada kejahatan, nescaya menutup ia akan dia. Itu teman yang baik. Apabila engkau berkata, nescaya membenarkan ia akan perkataanmu. Sayyidina Abu Bakar, satu contoh bagaimana membenarkan seluruh perkataannya. Ketika semua orang mendustakan Nabi, tidak mempercayai Nabi, maka tengok bagaimana kesan sahabat yang baik sehingga membenarkan, bahkan kerana sifatnya yang sedemikian memberi kekuatan kepada orang-orang Islam yang lain. Apabila engkau mengusahakan sesuatu perkara, nescaya menolong ia akan dikau. Ini pemilihan sahabat-sahabat yang kita memang perlu muhasabah dan lihat. Apabila engkau berselisih dengannya pada sesuatu, nescaya melebihkan ia akan dikau. Bahkan kalau kita lihat daripada poin-poin yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam menukilkan perkataan Al-Qamah, Sayyidina Al-Qamah, maka kita boleh sebutkan orang yang dapat sahabat macam ni, maka kalau bahasa kita ni syurga dunia lah untuk dia. Beruntung, Ustaz. Waktu susah, untung, hebat. Kan? Kita punya keburukan tak cerita, kebaikan kita dibagi tahu, diambil perhatian. Kemudian apa yang kita cakap dia benarkan, ini sahabat yang hebat. Dan nak bagi tahu pada kita, bila kita inginkan sahabat macam ni, apa kita kena buat? Kita kena jadi macam ni dulu. Ini kita nak sahabat syurga macam malaikat. Kita perangai macam jin. Kan? Kita ni perangai macam jin. Nak sahabat malaikat. Jadi wave tu pun tak kena. Bertembung, Ustaz. Sebab itu, bertembung. Sebab tu kita sebut kesiapan seseorang yang akan kita dapati sebagai guru, sebagai teman, semuanya bergantung kepada bagaimana kita persiapkan diri kita untuk menerima. Betapa jujurnya kita dalam menuju Allah, maka begitulah yang akan Allah berikan pada kita. Jangan tanya kenapa saya tak dapat guru macam orang tu, kenapa saya tak dapat guru macam orang ni. Kita tanyalah dulu diri kita, betul ke kita nak guru yang macam tu, dan betulkah itu yang kita betul-betul nak? Atau hanya kita, dapat tangkap gambar dengan syekh ni, okey dah. Syekh selfie, syekh pula jadi background kita. Ramai orang ambil gambar, syekh tu background dia je. Dia ni yang besar, kan selfie tu muka kita yang besar. Jadi, syekh jadi background je lah sebenarnya. Maka ini perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kita sambung lagi apa yang disebutkan dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Jadi nanti quote ni mungkin kita boleh kongsikan. Kalau ada nanti, kalau Kim ada kesempatan, boleh buat poster. Kan? Sebab sangat menarik dan baik untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ambil. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, inna akhaka al-haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idha raibu az-zamani sadda'ak shattata fika syamlahu liyajma'ak. Artinya saudaramu yang sebenarnya ialah orang yang selalu menolongmu di waktu senang dan susah. Ia sanggup berkorban kerana mahu memberi manfaat kepada. Ia sanggup memecahkan, yakni menyelirakkan segala urusannya kerana menolong engkau dalam menghadapi bala dan ujian. Tengok bagaimana dipesan
oleh Sayyidina Ali menunjukkan kepada kita seorang teman yang perlu kita cari dalam kehidupan adalah orang yang punya jiwa yang besar dan akhlak yang baik. Seterusnya yang ketiga, yang perlu kita jadikan kriteria dalam pemilihan seorang sahabat, kata Al-Imam Al-Ghazali, orang yang saleh. Akhlaknya baik, tadi kita dah lihat. Yang pertama berakal. Yang kedua, akhlaknya baik. Kerana ada orang berakal, akhlaknya tak baik. Yang ketiga, yang lebih lagi menjadikan sebenarnya sahabat ni dia jadi makin kecil. Tadi kan berakal ramai. Lepas tu kecilkan lagi. Berakhlak. Tinggal sikit lagi. Tak cukup dengan hanya berakhlak. Orang itu orang yang saleh. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik. Banyak melakukan dosa. Yang selalu mengerjakan dosa besar. Kerana orang yang takut akan Allah Ta'ala itu tidak mengekali dalam membuat dosa besar. Jadi ini orang yang kita perlu jadikan sebagai teman. Supaya apa? Supaya kita dapat juga tembias kebaikannya. Kita biasa tak duduk kalau dekat satu tempat. Lepas azan semua orang sembahyang sunat. Kita pun mula-mula main telefon kan. Kita tengok kiri kanan sembahyang sunat, kita pun bangun sembahyang sunat sekali. Ni kesan Segan daripada teman baik. Segan. Belum apa-apa, yang paling kurang segan. Jadi penting pada kita orang-orang yang di sekeliling kita daripada orang yang soleh. Bangun. Tak tidur malam. Sebagai contoh bulan Ramadan sebelum ni kan. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salli. Kalau kita duduk kat masjid, kita mampu sembahyang 20. Tapi kalau kita duduk kat rumah, kalau 8 pun untunglah. Bahasanya kalau 8 tu untunglah. Kalau tidak, tak tahu dapat kita. Maka disebutkan lagi apa? Dan orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala itu tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Bahkan pendiriannya tidak tetap. Selalu berubah-ubah mengikut keadaan dan tekanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa." Dan jangan engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya dari mengingati kami. Tengok, Allah melupakan. Kami lupakan akan hati. Ni kalau kita belajar dalam tadabbur, kita belajar. Tengok. Allah kata apa? Orang-orang yang fasik ni, yang mengikut hawa nafsu, Allah melupakan hatinya dari mengingat. Maksudnya Allah yang tak nak dia mengingat Allah tak. Ini perkara yang kita kena jaga. Bukannya sebab dia tak ingat, tetapi Allah tak ingin pun ingatan dari dirinya. Maka disebut wala tuti' man aghfalna qalbahu. Dan jangan engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya. Allah yang lupakan hatinya dari mengingati kami dan terus sahaja mengikut hawa nafsu. Maka jauhi dari bersahabat dengan orang yang fasik. Jangan ikut orang-orang macam ni. Kenapa? Kerana kemudaratan itu akan kita peroleh juga. Kita dah sebut dalam perbahasan sebelum ni, orang yang kawan dengan orang yang jual minyak wangi, wanginya tu kita dapat. Paling kurang wanginya kita bau. Lebih sikit dia calik minyak wangi kat kita. Lebih lagi dia bagi sebotol minyak wangi kat kita. Kan macam tu. Maka jauhi bersahabat dengan orang fasik kerana berterusan melihat perkara-perkara yang fasik dan maksiat itu menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat. Apa bahananya? Nanti kita tak rasa apa-apa dah pada maksiat tersebut. Kan
Orang kalau masa zaman sekolah contohnya, kita tak pernah ponteng. Kalau sekolah asrama lah kita cakap, tak pernah ponteng prep lah. Contoh kelas petang kan, kelas malam. Kalau nak ponteng tu, betul ke, boleh ke? Rasa berdebar, rasa takut, rasa macam-macam. Tapi bila dah selalu ponteng, siap ajar lagi macam mana nak cara ponteng dalam keadaan tak kantor. Macam-macam lah. Kan? Macam-macam skill keluar. Sebab apa? Sebab dah terbiasa. Ni bahaya. Jadi Imam Ghazali bagi tahu macam tu juga sifat maksiat. Kalau kamu dah biasa tengok, nanti tak ada dah. Kamu tak rasa bersalah pun. Kamu tak rasa malu dengan Allah dan sebagainya. Lalu akhirnya engkau merasa ringan memandang maksiat. Cuba kamu lihat. Orang ramai menganggap mudah dosa maksiat ghibah. Tengok. Bahasa Imam Ghazali mudah untuk kita faham. Tetapi sukar untuk kita amalkan. Ya. Kata Imam Ghazali, orang ramai menganggap mudah, anggap kecil dosa maksiat ghibah. Cerita tentang orang. Kerana mereka sudah biasa melakukan maksiat tersebut. Mereka rasa cerita tentang orang ni biasa lah. Orang ni memang untuk dibicarakan, diceritakan. Tetapi jikalau mereka melihat seorang alim memakai cincin emas atau memakai kain sutera, nescaya mereka sangat mengingkari. Padahal dosa ghibah itu jauh lebih besar dari dosa memakai cincin emas atau pakaian sutera. Tengok contohnya, dia kata, ada orang dia tengok, kalau dia tengok ada orang alim pula tu pakai cincin emas, dia kata, ustaz, orang guru apa pakai cincin, haram, tanggalkan. Bukan main. Sebab apa? Tak boleh tengok. Secara hukum benda yang haram ni tak boleh buat. Sebab dia rasa ini ingkar pada perintah. Dalam masa yang sama, dia berbicara dengan orang tentang orang, dia tidak merasakan apa-apa. Sebab apa? Sebab dia jadi kebiasaan. Sebab tu guru kita yang mulia, penterjemah kitab Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, beliau sangat menjaga benda-benda. Kalau orang nak cerita pasal orang ni, dia kata, saya tak tahulah, saya tak kenal lah. Buat apa? Sebab apa? Sebab kita kalau apa-apa nak cerita, kan kita selalu kata, kenal tak dengan orang ni? Saya kenal tu. Mukadimah dia Ustaz. Jadi, bila cakap saya kenal tu, dia tu. Kita mula sambung lah macam-macam. Maka Syekh dia potong turun. Tak kenal lah, tak tahulah. Habis lah. Bila tak kenal, tak tahu nak cerita apa, tak ada cerita. Sampai begitu menjaga. Dan inilah yang kita pelajari bila duduk dengan orang soleh. Kita pun, begitu caranya kita belajar. Dan kita tahu kenapa ianya dihindari. Ini yang penting. Sebab itu, agama ia bukan hanya tekstual. Bukan hanya kita baca. Kita baca ni, kita dapatlah satu bahagian daripada ilmu ni. Tapi praktikalnya itu pada akhlaknya orang-orang soleh. Ini penting bersahabat dengan orang soleh. Baik, kita baca sedikit lagi untuk mengakhiri bab ini. Yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia. Tadi dia kata orang yang soleh. Yang keempat, jangan duduk dengan orang yang tamak dunia. Maksudnya apa? Hidup dia tu memang cerita pasal dunia lah. Cerita pasal harta, cerita pasal kaya, cerita pasal untung, cerita pasal mewah, semua. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tamak dunia, kerana bersahabat dengannya adalah racun yang bunuh. Dan tabiat, yakni perilaku seseorang itu cepat sekali meniru dan mengikuti tabiat orang lain. Kita kawan dengan orang yang suka kira harta orang lain, kita pun akan kira harta orang. Kaya dia ni, keretanya 5, motor 6, rumah 8. Lepas tu kita pula, kaya. Tengok orang ni pula berkira tentang harta orang. Kita lupa harta yang kita ada pun Allah yang bagi. Pemberian Allah juga. Maka kenapa yang sibukkan dengan harta yang juga milik Allah, yang Allah bagi pada orang lain?
Sebab itu dalam kitab Adab Sulukil Murid, Al-Imam Al-Haddad menyebutkan orang yang dia hasad, dengki dengan orang adalah orang yang tidak rida dengan pemberian Allah. Tapi kita kalau bila cakap macam tu, saya bukan tak reda, saya adalah alasan dia tu. Tapi dia ada je. Bila cakap macam tu, dia rasa macam macam teruk sangat pula dia. Mulalah dia beralasan-alasan. Tapi itulah hakikat. Sekira-kira kita tidak menyedarinya, maka suka sekedudukan dengan orang yang tamak pada dunia akan menambah tamakmu terhadap dunia. Dan sebaliknya, suka sekedudukan dengan orang yang zuhud akan menambah zuhudmu pada dunia. Yang kelima, yang perlu kita jadikan sahabat, kata Al-Imam Al-Ghazali, adalah orang yang benar. Apa maksud orang yang benar? Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang pendusta. Barangkali ia akan menipu engkau. Kerana ia laksana fata morgana yang seakan-akan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kalaulah kita melihat sahabat kita orang yang mereka itu menipu orang lain di hadapan kita, apa jaminan kita dia tak akan tipu kita? Kan? Kita tengok dia tipu orang, maka apa jaminan yang dia kata dia tak akan tipu saya? Tak ada jaminan. Tidak ada apa-apa jaminan. Bahkan dalam adab mimpi, kalau kita belajar, ingat dulu dalam pengajian kitab adab kita sebelum ini, dalam bab adab bermimpi yang baik, disebut macam mana orang nak mimpi dengan mimpi yang baik adalah dengan dia belajar bercakap benar. Sebab apa? Makin benarnya seseorang dalam percakapannya, maka makin benarlah mimpi yang dilihat. Kita ni mimpi kan, orang tertanggal kepala, macam-macam. Sebab apa? Sebab kita bercakap pun yang bukan-bukan. Jadi macam mana kita nak dapat mimpi yang baik? Maka kata Imam Ghazali, maka inilah 5 syarat yang perlu engkau cari di dalam memilih sahabat. Barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat-sifat ini. Imam Ghazali tulis tahun 500 dulu. Ini tahun 500 dulu. 150, 500. Masa zaman tu pun susah dah. Bayangkan zaman sekarang. Dengan kecanggihan teknologinya, dengan orang makin lemah imannya, dengan jauh dirinya daripada agama. Maka kata Imam Ghazali, susah nak dapat semua sifat-sifat ini. Walaupun pada orang yang duduk mengaji di surau-surau atau duduk beribadah di dalam masjid. Kerana ada orang dia duduk dalam masjid pun dia mengata orang. Dia cerita tentang orang. Oleh itu tiada jalan bagimu kecuali engkau memilih satu di antara 2 jalan. Jadi Imam Ghazali kata kalau susah nak dapat kawan macam ni, maka ada 2 kaedah je yang perlu engkau buat. Yang pertama, beruzlah. Apa dia? Asingkan diri daripada manusia. Kerana di situlah letaknya keselamatan. Barulah kamu selamat. Daripada tidak berbicara tentang orang, tidak bersangka buruk dengan orang, tidak berakhlak buruk dengan orang, maka beruzlah. Yang kedua, bergaul dengan orang ramai mengikut kedudukan mereka masing-masing, berdasarkan kepada 3 pembahagian. Jadi, bergaul juga dengan orang. Yang kedua kata, ustaz susah lah ustaz. Macam mana kita nak duduk seorang-seorang? Kita pun duduk ramai-ramai dalam rumah. Jadi Imam Ghazali kata ada, kita bergaul dengan orang, tengok kedudukan mereka. Macam mana? Yang pertama, saudaramu untuk akhirat. Maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya hal-hal agama. Ambil hal-hal agama daripada orang-orang yang memang engkau nak berhubungan tentang agama dengan. Jangan ambil tentang yang lain. Yang kedua, saudaramu untuk duniamu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya akhlak yang baik.
Yang ketiga, saudaramu untuk kejinakan hatimu, maka jangan engkau perhatikan padanya kecuali hanya keselamatanmu dari kejahatannya, fitnah dan keburukan. Di dalam perumpamaan lain, manusia itu terbahagi kepada 3. Yang terakhir, kita baca pada malam ini. Kata Al-Imam Al-Ghazali, manusia itu terbahagi kepada 3. Yang pertama, orang yang seumpama makanan asas yang tidak boleh tidak daripada ini. Mesti kita kawan dengan dia. Yang kedua, orang yang seumpama obat yang diperlukan pada masa-masa tertentu. Jadi masa yang kita perlukan, kita berkawan. Masa yang tak perlukan, jangan ambil campur. Yang ketiga, orang yang seumpama penyakit yang perlu dihindari daripada. Namun demikian, terkadang seseorang hamba itu dibalakan dengan suatu penyakit, walaupun penyakit itu tidak disenangi dan tidak ada manfaat. Maka perlulah seorang itu mengambil langkah yang bijak supaya ia selamat daripada ini. Kena elakkan. Tetapi di dalam penyakit itu ada satu rahsia besar. Seandainya engkau mampu menghadapinya, iaitu apabila engkau cuba memperhatikan keadaannya dan kesannya yang buruk, lalu setelah itu engkau pun menjauhkan diri dari. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, siapa sebenarnya yang mengajarkan adab kepadamu? Lalu beliau menjawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku. Tetapi apabila aku perhatikan kejahilan, yakni orang yang maksudnya tidak beradab, orang yang jahil, maka timbullah di dalam hatiku perasaan mahu menjauhkan diri daripada. Sungguh benar perkataan Nabi Isa alaihissalam ini. Jikalau orang ramai menjauhkan diri dari membuat apa-apa yang mereka benci orang lain membuatnya terhadap diri mereka, nescaya seumpama sekalian adab dan masyarakat tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengajarkan kepada kita 5 ciri-ciri yang perlu kita cari dalam mencari sahabat. Namun kata Al-Imam Al-Ghazali, sememangnya diakui sukar untuk diperoleh, maka kita berhubunglah dengan orang sesuai dengan keperluan kita dalam kita bermuamalah dengan mereka. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahaskan tugas yang kedua, apa pula hak-hak persahabatan yang perlu kita tunaikan. Jadi kawan dah ada dah pilih dah. Jadi sekarang ni apa pula yang perlu kita buat pada mereka dan apa pula yang perlu mereka lakukan kepada kita. Itu dinamakan sebagai adab-adab bersahabat. Wallahu a'lam. Masa itu minggu hadapan kita akan sambungkan Ustaz kan. Dan apa yang Ustaz kongsikan pada hari ini benar-benar mengajar kita macam Ustaz kata awal tadilah. Ini masa kita untuk persiapkan diri kita sendiri sebenarnya untuk menjadi seorang sahabat yang baik sebenarnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Satu pencerahan yang sangat baik daripada pembacaan kita pada hari ini. Ustaz, kita sampai hujung-hujung Ustaz sikit lah dekat hujung ni. Kesimpulan untuk pembincangan kita berkenaan dengan sahabat, ciri-ciri sahabat ini Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Secara kesimpulan yang ingin kita sebutkan, dalam ilmu tasawuf bicara tentang bagaimana kita memperbaiki diri. Bukan untuk melihat orang lain. Maksudnya dalam kehidupan kita, kita nak cari orang ataupun sahabat yang baik. Tapi bukan untuk kita menghukum mereka. Contohnya tadi kita belajar tentang sifat-sifat sahabat. Kita pun buat list. Kita tengok, oh hang ni tak boleh, hang ni macam ni, macam ni, macam ni. Tak. Tetapi sebenarnya itu pesanan untuk kita, adakah kita sendiri telah mempunyai kriteria sebagai sahabat-sahabat yang baik. Ketika kita berusaha menjadi sahabat yang baik, maka Allah akan berikan kepada kita juga sahabat yang baik sesuai dengan akhlak yang kita punya. Ada kalanya kita dapat sahabat yang buruk bukan kerana sahabat yang buruk, tetapi kerana akhlak kita sendiri yang buruk menjadikan kita menjumpai sahabat yang buruk. Kita dah sebut dah, semua orang itu sesuai dengan keadaan dia. Maka kalaulah dia berakhlak buruk, bagaimana mungkin dia mendapat teman yang berakhlak baik? Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita menjadi sahabat yang baik untuk sahabat-sahabat kita, sehingga Allah menjadikan sahabat-sahabat kita juga sahabat-sahabat yang baik.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Ni masanya untuk kita penatkan diri, perbaiki diri dari kita penatkan mengira kekurangan orang. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami.